Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azra bin Bazian, 267494. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizullah bin Mazlan Kipli, nombor metrik 267180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tamizi bin Muhammad. Nombor metrik 267162. Grup C, PJJ Johor Bahru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hanafiah bin Arif, nombor metrik 267168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib bin Omar. Nombor metrik saya 267473. Analisis impak COVID-19 ke atas kestabilan keuangan global dan kaitkan dengan pentadbiran keuangan negara kita. Mari kita lihat, apa itu COVID-19? COVID-19 ialah satu pandemik coronavirus yang telah disebabkan oleh sindrom masalah pernafasan. Telah dikesan di wilayah Wuhan, China pada Disember 2019. Seperti yang kita sedia maklum, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengiktiraf ianya sebagai pandemik sejak 11 Mac 2020. Dan di negara kita, Pelaksanaan Kawalan Pergerakan atau MCO atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terhadap seluruh negara telah menyebabkan kesan yang mendalam terhadap sektor ekonomi negara kita, terutama sekali domestik. Pandemik ini juga telah dikaitkan dengan beberapa kes seperti kekurangan bekalan peralatan dan panic buying yang berpunca terhadap peningkatan penggunaan peralatan secara global. Impak COVID-19 terhadap keuangan global. Seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 ini telah memberikan impak yang sangat besar kepada ekonomi negara membangun sejak krisis keuangan pada tahun 2008. Mari kita lihat beberapa impak COVID-19 terhadap keuangan global. Pertama, pasaran saham global. Punca utama terhadap ketidaktentuan pasaran adalah pada kadar faedah kerana unitnya ialah wang. Apabila kadar faedah rendah, maka lebih murah bagi peniaga untuk membayar balik pinjaman mereka. Kadar faedah ialah penting dalam pengelaburan kerana ia memberikan impak terhadap pertumbuhan ekonomi supaya semakin terus meningkat. Kita lihat pula nombor 2 iaitu pasaran ekonomi global. Pandemik ini telah menyaksikan banyak negara telah melakukan kawalan kewangan secara meluas yang belum pernah disaksikan dalam krisis ekonomi pada tahun sebelumnya. Penurunan kadar faedah oleh negara maju serta membangun hanya mampu mengimbangi kadar kejatuhan harga ekuiti dan penyebaran hasil korporat secara sederhana. Kita lihat pula import dan ekspor. Pasca COVID-19 telah memberikan kesan kepada import dan ekspor barangan dagangan kerana kesulitan dalam melepasi sempadan antarabangsa. Jika kita lihat, ekspor Malaysia telah mencatatkan penurunan melebihi nilai import yang telah menyebabkan defisit dagangan. Mari kita lihat nombor 4 iaitu pelancongan. Sektor ini adalah sektor yang paling terkesan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sektor ini juga adalah sektor yang telah menyebabkan hampir 70% daripada mereka kehilangan pendapatan dan telah dianggarkan mencecah hampir 1 juta penganggur. Sektor ini juga telah mengalami kerugian hampir 3.37 bilion. Dan yang terakhir, indeks harga pengguna. Berasaskan tahun ke tahun, ia telah merosot lebih jauh ke arah negatif iaitu sebanyak 5.5% pada April 2020 daripada Mac 2020 sebanyak 3.6%. Keadaan ini menunjukkan bahawa sektor pembinaan telah merundum jatuh kerana ketiadaan permintaan baru yang dijana kerana
masing-masing mencari inisiatif dalam mencari pendapatan syarikat masing-masing. Ekonomi juga dijangka mengucup selama 2 tahun. Walau bagaimanapun, pelbagai barangan dan perkhidmatan menunjukkan peningkatan, iaitu 2.8%, diikuti komunikasi sebanyak 1.6% dan pendidikan 1.0%. Dalam tempoh COVID-19, kesan ketara yang boleh kita nampak, yang pertama, tempoh simpanan kewangan lebih daripada 2/3, iaitu 71.4% daripada responden yang bekerja sendiri mempunyai simpanan yang hanya mencukupi kurang daripada 1 bulan sahaja. 77.2% majikan dan 82.7% pekerja swasta pula mempunyai simpanan kewangan yang mencukupi sehingga 2 bulan sahaja. Dan yang keduanya ialah tempoh bekerja mempunyai simpanan kewangan didapati sebanyak 69.7% yang telah bekerja dalam tempoh kurang daripada 1 tahun dan 63.2% yang bekerja dalam tempoh 1 hingga 3 tahun. Masing-masing simpanan kewangan hanya bertahan kurang daripada 1 bulan. 25.4% yang bekerja 4 hingga 10 tahun dan 27.5% yang bekerja 11 hingga 20 tahun pula mempunyai simpanan yang mencukupi sehingga 2 bulan sahaja. Dan yang ketiga ialah kesiapsiagaan kewangan sekiranya Perintah Perkawalan Pergerakan, iaitu PKP. Apa yang kita boleh nampak, pekerja MNC dan pekerja GLC lebih bersedia. Dari segi kewangan, sekiranya total lockdown dilaksanakan masing-masing 74.9% dan 73.5%, masing-masing atas daripada 70%, di mana yang bawah 50% akan menghadapi masalah kewangan yang sukar jika kerajaan mengambil langkah PKP sepenuhnya. Impak yang kita boleh nampak lah kesannya. Yang keempat ialah impak kewangan dalam menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Didapati hanya 6.2% responden kurang terkesan dari segi kewangan dalam menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP, manakala 52.6% responden menyatakan sangat terkesan dalam tempoh ini. Yang kelima, kesan penularan COVID-19 mengikut taraf pekerjaan. Didapati 46.6% pekerja yang bekerja sendiri kehilangan pekerjaan dan pelbagai insentif dalam membantu, termasuk jumlah jam bekerja yang bertambah selain memberi cuti tanpa gaji sepanjang PKP dilaksanakan. Pakej rangsangan ekonomi yang diperkenalkan. Pertama, Bantuan Prihatin Nasional BPN. Kerajaan telah menyalurkan BPN melalui pakej prihatin secara khusus kepada kumpulan sasar yang berkelayakan. Penerima kumpulan pertama adalah terdiri daripada 8.3 juta penerima yang menerima bayaran secara berperingkat dalam fasa pertama dan kedua. Bagi fasa pertama sehingga 31 Mei 2020, seramai 7.93 juta penerima telah menerima bayaran berjumlah RM5.56 bilion. Seterusnya bagi fasa kedua, seramai 7.9 juta penerima telah menerima bayaran berjumlah RM3.55 bilion. Kedua, iLestari KWSP. Bagi individu yang telah mencarum kumpulan wang sebenar pekerja KWSP, kerajaan telah mengambil inisiatif dengan melancarkan program iLestari. Hingga 31 Mei 2020, sebanyak 4 juta permohonan telah diluluskan. Jumlah permohonan ini melibatkan RM1.9 bilion sebulan. Manakala bagi langkah pengurangan caruman KWSP oleh pekerja daripada 11% kepada 7%, jumlah pengurangan caruman yang dianggarkan akan diterima ahli KWSP untuk bulan Mei 2020 adalah berjumlah RM855 juta sehingga 31 Mei 2020.
Kerajaan mendapati semakin ramai pekerja membuat pilihan sendiri untuk mengekalkan caruman mereka pada kadar 11%, iaitu seramai 1.7 juta. Yang ketiga, bayaran secara one-off kepada pemandu pelancong dan pemandu e-hailing. Berdasarkan statistik terkini sehingga 31 Mei 2020, bayaran khas RM600 secara one-off telah diberikan kepada pemandu pelancong. Seramai 6,470 pemandu pelancong telah menerima bayaran berjumlah RM3.9 juta. Manakala bagi pemandu e-hailing pula yang terjejas, kerajaan telah menyalurkan bayaran bantuan khas sebanyak RM34 juta melalui e-wallet kepada 68,336 penerima. Pembayaran untuk 8,300 pemandu e-hailing tambahan masih dalam proses. Yang keempat, program pengekalan pekerja atau Employment Retention Program (ERP). Kerjasama yang dilakukan oleh kerajaan bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial (PKSO) sebanyak 184,000 pekerja telah diluluskan permohonan bersamaan dengan RM110 juta sebulan sehingga 31 Mei 2020. Manfaat ini akan disalurkan kepada majikan dan pemilik perniagaan. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perniagaan Malaysia yang bertarikh 29 Mei 2020 telah merekodkan kadar pengangguran negara pada suku pertama 2020 di tahap 35%. Cabaran COVID-19 adalah serius kepada ekonomi kebanyakan negara. Ini merupakan peningkatan yang masih di dalam kawalan berbanding 33 pada suku sebelumnya. Usaha program subsidi upah dan program pengekalan pekerjaan di bawah pakej prihatin telah menjamin kelangsungan pekerjaan bagi hampir 24 juta pekerja di seluruh negara. Dengan menyokong 24 juta gaji pekerja di Malaysia, kerajaan akan memastikan bahawa semua mata pencarian pekerja dapat dilindungi dan sektor perniagaan dapat mengekalkan pekerjanya. Tanpa program-program ini, kemungkinan besar pengangguran adalah lebih tinggi. Yang kelima, bantuan majikan COVID-19 (ECAP KWSP). KWSP telah melancarkan program bantuan majikan COVID-19 atau Employer COVID-19 Assistance Program (ECAP) untuk memberi sokongan kepada pengusaha kecil dan sederhana (PKS) yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Program ini memberi fleksibiliti kepada majikan yang layak untuk memilih membuat permohonan pengangguran dan penstrukturan semula caruman share majikan bagi bulan caruman April, Mei dan Jun 2020. Sebanyak 26,509 permohonan telah diterima dan sebanyak 5,245 permohonan telah diluluskan yang berjumlah RM34.8 juta bagi caruman KWSP majikan hingga 31 Mei 2020. Yang kelima, dana pinjaman mudah PKS. Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan sehingga 31 Mei 2020 permohonan yang telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui oleh PKS adalah sebanyak RM6.9 bilion. Kemudahan ini dapat dimanfaatkan oleh 16,833 PKS. Jumlah ini termasuk dana Special Relief Facility, Agro Fund dan insurans takaful untuk saringan COVID-19. Yang terakhir, geran khas prihatin JGP untuk mikro. Geran ini diwujudkan bertujuan untuk membantu para pemilik PKS yang terkesan dengan COVID-19 dan PKP, di mana urus niaga perniagaan tidak dapat dilakukan seperti biasa. Ini telah menyebabkan pemilik PKS berhadapan dengan masalah kewangan sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Sehingga 15 Mei 2020, sebanyak 643,000 permohonan telah diterima. Sebanyak 400,088.857 atau 76% permohonan telah diluluskan. Dan bagi skim kredit mikro dengan kadar faedah atau keuntungan kosong patut. Jumlah keseluruhannya peruntukan adalah bernilai RM700 juta. Kerajaan ke arah usaha melaksanakan pemulihan ekonomi menjelang tahun 2021. Secara amnya, anjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK menurut pelbagai agensi antarabangsa adalah positif, iaitu 5.8% menurut agensi penarafan kredit Fitch, 6.4% menurut Bank Dunia dan yang terakhir 9% menurut IMF. Usaha-usaha Malaysia dalam menangani pandemik COVID-19. Yang pertama, memenuhi 6 kriteria WHO.
dengan saranan dari wakil WHO iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap pematuhan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan kini Malaysia berada di fasa pemulihan. Kedua, penundaan bayaran balik cukai dan pinjaman. Kerajaan Malaysia membantu dalam aliran tunai dan mengurangkan kos perniagaan bagi tempoh 6 bulan dengan membenarkan penundaan ansuran bulanan cukai pendapatan dalam sektor pelancongan tanpa penalti. Kedua, penundaan bayaran balik cukai dan pinjaman. Kerajaan Malaysia membantu dalam aliran tunai dan mengurangkan kos perniagaan bagi tempoh 6 bulan dengan membenarkan penundaan ansuran bulanan cukai pendapatan dalam sektor pelancongan tanpa penalti. Selain itu, menyediakan diskaun sementara sebanyak 15% bil utility, mengecualikan levy dalam tabungan perhotelan dan mengecualikan cukai perkhidmatan hotel. Kerajaan memberikan tabungan pinjaman kepada syarikat yang terkesan. Kerajaan menyediakan tabungan pinjaman kewangan kepada syarikat yang terkesan. Usaha yang ketiga ialah penambahbaikan modal insan. Kerajaan juga menggalakkan majikan supaya menambah pelaburan dalam meningkatkan produktiviti modal insan pada ketika aktiviti ekonomi perlahan. Oleh itu, kerajaan akan menawarkan potongan keberganda kepada perbelanjaan ke atas latihan bagi sektor pelancongan. Kerajaan juga akan menyediakan RM100 juta geran pandaan kepada Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF untuk membiayai tambahan 40,000 pekerja daripada sektor pelancongan dan sektor lain yang terkesan. Kerajaan seterusnya akan memperuntukkan RM50 juta untuk subsidi pembiayaan kursus jangka pendek dalam bidang digital dan berkemahan tinggi. Inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada 100,000 rakyat Malaysia. Keempat, pakej rangsangan ekonomi dan pemulihan. Negara meletakkan nilai RM20 bilion dalam pelbagai strategi rangsangan ekonomi. Antara strateginya ialah menangani impak COVID-19. Kedua, memakin pertumbuhan berteraskan rakyat dan menggalakkan pelaburan berkualiti. Kelima, bantuan sara hidup. Pemberian wang sara hidup dikreditkan awal dari tarikh yang sebenar dalam membantu isi rumah mendapatkan bekalan tunai dan makanan yang mencukupi, terutamanya golongan B40 dan M40. Seterusnya yang terakhir, yang keenam, pelaburan berkualiti. Untuk meningkatkan lagi keyakinan masyarakat perniagaan, kerajaan komited untuk memastikan kesinambungan pelaburan awam dan mempercepatkan pelaksanaan projek pembangunan tahun 2020. Syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan agensi awam akan mempercepatkan projek pelaburan untuk 2020, termasuk Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Akan membuka untuk bidaan janakuasa tenaga solar 1,400 watt. Ini akan melibatkan pelaburan swasta bernilai RM5 bilion dan berjana pekerjaan untuk 25,000 pekerja. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan melabur sebanyak RM3 bilion untuk kerja berkaitan pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara dan syarikat berkaitan kerajaan GLC seperti Tenaga Nasional Berhad TNB merancang untuk melabur sebanyak RM13 bilion termasuk mempercepatkan projek seperti lampu jalan LED, vid transmisi dan pemasangan panel solar bumbung. Pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang telah dicetuskan oleh Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Beliau menyatakan sejak Mei 2020, Kementerian Kewangan mengadakan sesi taklimat dengan lebih 100 pihak berkepentingan. Antaranya dari bahagian pelancongan, usahawan sosial, persatuan peniaga, teknologi e-dagang, pendidikan, perumahan, industri kreatif,
Beliau juga berkata lagi, situasi yang dihadapi oleh orang ramai dan perniagaan amat mencabar. Antara pecahan kesan ke atas sektor ekonomi, yang pertama, bagi golongan pekerja, menurut Nelson, sebanyak 40% responden telah melaporkan pengurangan pendapatan sepanjang tempoh PKP yang telah dilakukan. Yang kedua, bagi golongan perniagaan pula, menurut kajian Jabatan Perangkaan, cabaran utama iaitu membayar gaji pekerja sebanyak 77%. Yang kedua, kurang pelanggan iaitu 66%. Sewa premis 61%, masalah aliran tunai 36%. Ini yang telah direkodkan dalam kajian Jabatan Perangkaan. Antara kesan-kesan keempat iaitu dalam industri pendidikan. Industri ini telah mempunyai nilai keuntungan lebih kurang 35 bilion tetapi bakal menghadapi cabaran ekoran kekangan menarik pelajar antarabangsa ke negara kita. Kesan kelima ialah bagi peniaga kecil. Peniaga kecil juga turut terkesan. Contohnya seperti penjaja-penjaja, penjual kuih, warung burger. Mereka tiada punca pendapatan tetap. Ini semua berlaku akibat COVID-19. Menurut kajian IPSOS Ipsos, sebanyak 62% rakyat Malaysia bimbang akibat gejala COVID-19 ini. Ini juga menyebabkan terbaliknya sektor ekonomi di negara kita. Ini kerana rakyat lebih berhati-hati untuk keluar berbelanja dan membuat kawalan aktiviti perbelanjaan harian. Akibat daripada ini, ekonomi Malaysia sangat perlahan. Kesimpulan, pandemik COVID-19 telah menyebabkan situasi negara semakin sukar yang menyebabkan ekonomi semakin merundum sewaktu PKP dilaksanakan. Namun, sejurus pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikeluarkan, ia telah menunjukkan perkembangan ekonomi semakin positif sewaktu itu. Moratorium yang diperkenalkan untuk pinjaman tidak dibayar selama 6 bulan telah membantu ramai peminjam untuk menaikkan ekonomi semula pada masa itu. Meskipun ekonomi dijangka terus berdaya tahan, namun masih terdapat risiko prospek pertumbuhan yang rendah terutamanya disebabkan oleh pertumbuhan sederhana ekonomi global dan aktiviti perdagangan serta volatiliti pasaran kewangan dan komoditi. Justru itu, pelbagai langkah akan diambil bagi mengekalkan momentum pertumbuhan dan memastikan kesejahteraan rakyat.